Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak share bab 3 penangkulan logik Matematik KSSM tingkatan 4, bahagian 1. Kita guna penangkulan logik ini untuk membuatkan kita mendapat keputusan yang paling reliable dan paling logik setelah kita membuat perbahasan tentang keputusan secara kritis, keputusan kita tu. So, benda ni kita pakai dalam pelbagai level of kehidupan, terutamanya bila kita nak buat undang-undang dekat parlimen, ataupun bila kita nak buat logik dalam komputer, ataupun dalam kehidupan kita sehari-harian untuk mencari apakah penyelesaian yang terbaik untuk permasalahan yang kita hadapi pada ketika itu. So, penangkulan logik ni sangat penting. Alright, cuma kita bunyikan dia dalam bentuk matematik. Okey, benda pertama yang cikgu nak kamu faham adalah penyataan. Penyataan adalah satu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya sama ada benar atau palsu, ya. Salah satu, bukan kedua-duanya. Contoh, kita kena apa ni, macam contoh dia kan, 12 bucu, sebuah kuboid mempunyai 12 bucu. Itu adalah penyataan palsu. So, nampak tak? Dia bagi satu sahaja palsu. Dia tak cakap kedua-duanya. Okey. Manakala yang kat bawah ni tengok contoh 1. Kat sini adalah contoh di mana kamu akan menentukan sama ada ayat-ayat kat bawah ni penyataan atau bukan penyataan. Macam contoh A, tolong hantar buku kerja. Adakah ia satu penyataan? Bukan. Dia bukan penyataan. Sebab kita tak tahu kebenaran ayat tu. Dia senang je. Tentukan dia punya kebenaran. Alright, jom kita tengok nombor 2. B, contoh 1B, Menara Kuala Lumpur adalah menara paling tinggi di Malaysia. Penyataan itu adalah ayat, ini adalah penyataan kerana ayat itu benar. Tengok Menara Kuala Lumpur terletak di puncak Nanas dengan ketinggian 421 meter dan ia menara komunikasi yang ke-7 paling tinggi di dunia dan paling tinggi di Asia Tenggara. So, penyataan ini benar. So, ayat-ayat macam ni lah akan memberikan kamu sama ada penyataan itu benar atau palsu. Alright, tapi kalau kita sebut penyataan, jawapan ni mesti salah satu je. Dia tidak boleh kedua-duanya. Kemudian dekat sini, apa yang murid-murid akan nampak adalah penyataan majmuk. Penyataan boleh menjadi majmuk dan dia ada 2 term yang perlu kita tahu. Dan satu lagi atau. Dan ni melibatkan kedua-duanya atau melibatkan salah satu ataupun boleh juga kedua-dua penyataan itu adalah benar. Ini melibatkan dua penyataan dalam satu. Tadi penyataannya satu saja, Menara Kuala Lumpur saja. Sekarang penyataannya jadi 2. Mungkin Menara Kuala Lumpur dan Jabatan Pulau Pinang adalah kedua-duanya terletak di Malaysia. So, kita guna dan dekat sini. Tu maksud cikgu. Okey, cikgu akan datang cikgu akan bagi contoh untuk lebih pemahaman. Okey, murid-murid boleh tengok muka surat yang ni dekat dalam textbook kamu. Bagaimanakah anda menentukan nilai kebenaran sesuatu penyataan majmuk? Maknanya tadi penyataan majmuk tu kan gabungan 2 atau lebih penyataan yang kita gunakan juga perkataan dan atau untuk melengkapkan penyataan majmuk tu tadi untuk menentukan nilai dia. Contoh A, cikgu baca. Pentagon mempunyai 2 perpenjuru, heptagon mempunyai 4 perpenjuru. So, kalau kita gunakan dan, maka penyataan kita akan jadi pentagon mempunyai 2 perpenjuru dan heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Seandainya kita gunakan atau, maka dia akan jadi pentagon mempunyai 2 perpenjuru atau heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Macam tu ya. Seterusnya kita akan belajar berkenaan penyataan, apa bezanya dengan penafian. Bila ada penyataan, mesti ada penafian. Penafian adalah inverse kepada penyataan ataupun opposite kepada penyataan. Di mana bila kita sebut penafian, kita kena ada 3 term iaitu tidak. Kita akan berhadapan dengan perkataan tidak, bukan, dan juga tilde P. Lebih kurang P ni kita panggil tilde P. Contoh yang keempat ni, muka surat 59 buku teks kamu ya. Bagaimanakah anda menafikan suatu penyataan? Sebab untuk menafikan satu penyataan, kita menggunakan perkataan tidak atau bukan untuk menafikan suatu penyataan tadi. Penafian penyataan P
ditulis sebagai tilde P. Tengok contoh 4A. 12 ialah gandaan 5. So, jawapan dia 12 bukan gandaan 5. Sebab kita menafikan kenyataan tu tak betul. So, kita guna bukan ya. Takkan kita nak cakap 12 tidak gandaan 5 kan? Okey. Yang B tu 41 ialah nombor perdana. satu bukan nombor perdana. Kita pakai perkataan bukan. C, bukan semua nombor gandaan 5 adalah gandaan 10. So, kita guna semua nombor gandaan 5 adalah gandaan 10. So, dia bukan semua gandaan 5 adalah gandaan 10. D, 0.4 meter bersamaan dengan 400 meter. Kita guna perkataan tidak. 0.4 meter tidak bersamaan dengan 400 meter. So, dia lebih kepada mana sesuai lah ayat mana sesuai untuk menafikan pernyataan tadi. Kamu boleh pakai tidak ataupun bukan. Okey, ada beberapa table untuk kita buat latihan berkenaan dengan menentukan kebenaran ayat majmuk ya. Murid-murid semua boleh cuba sendiri macam mana nak buat yang tu. Sebab cikgu nak pergi next one di mana ini berkenaan dengan bagaimana anda membina pernyataan dalam bentuk implikasi. So, implikasi diberi jika P maka Q. So, kita kena faham P adalah, jika P maka Q ni, P adalah interjadian dan Q adalah akibat. Okey, implikasi yang diberi adalah jika P maka Q. Dan kita kena faham dekat sini bahawa jika P ni adalah interjadian dan Q ni pula adalah akibat. Betul ya? Alright. Sekarang cikgu nak kita menentukan pernyataan akas, songsangan dan kontrapositif untuk menganalisa implikasi yang diberikan. Okey, jom kita tengok pernyataan dia. Okey, pernyataan dia adalah untuk jika P maka Q, so pernyataan dia sama juga jika P maka Q. Okey. Manakala akas untuk pernyataan ini adalah songsangan, bukan songsangan, dia opposite kepada pernyataan tadi, iaitu jika Q maka P. Nampak tak? Dia punya perbezaan. Yang kedua, songsangan. Jom kita tengok songsangan. Jika, kenapa songsangan? Ingat tak tadi cikgu cakap kalau tilda bermaksud kita cuba buat penafian. Songsangan dengan kontrapositif ni adalah satu penafian, satu bentuk penafian. Okey, jika tilda P maka Q, dan untuk kontrapositif dia adalah opposite kepada songsangan, maka jika Q maka P. Sorry, terlepas kat sini. Cuba padam sikit. Okey. Ini adalah nota yang sangat penting untuk fahaman, untuk korang faham. Bila kamu semua faham yang ni, kemudian kita boleh buat contoh. Jom kita pergi contoh. Okey, tengok kepada contoh 1. Kita ada situasi jika 2 adalah faktor bagi 10, maka 10 boleh dibagi tepat dengan 2. Tepat dengan 2. Okey, apakah dia pernyataan untuk implikasi yang diberi? Okey, pernyataan dia kalau kita tengok tadi yang kat belakang, jika P maka Q tadi. So, kamu boleh jawab yang ni sebagai jika 2 ialah faktor bagi 10, maka
10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey. So, kita tengok pula akas dia. Iaitu jika Q maka P. And then, kamu boleh tulis sebagai jika 10 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 2 ialah faktor bagi 10. Okey. Tulisan tak bercerita lah kan. Sebab kalang kabut nak membantu kamu memahami. Okey. Seterusnya, kalau songsangan, jika tiada P, maka tiada Q. So, kamu boleh jawab yang sama. Cikgu bacakanlah sebab panjang ni. Jika 2 bukan faktor bagi 10, maka 10 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini sebab dia penafian tau. So, kena tulis jugalah. Jika 2 bukan faktor bagi 10, maka 10 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Macam tu. Sama juga kalau untuk kontrapositif, iaitu jika tilde Q maka tilde P. So, jika 10 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 2 bukan faktor bagi 10. Ini adalah jawapan untuk soalan ni jika ia meminta untuk kamu mencari penyataan akas, songsang dan kontrapositif. Okey, ini contoh yang kedua untuk latihan tadi. Jadi, soalan dia nak kamu mencari penyataan akas dia, songsang dan juga kontrapositif. Sama juga, kamu kena cari penyataan akas, songsang dan kontrapositif. Okey. Cikgu rasa kena berehat sekejap sebab rumah cikgu dah macam huru-hara sangat, bunyi macam-macam dah ni waktu pukul 6 ni. Cikgu berehat dah, diorang ni tak berehat nampaknya. Makin rancak. So, apapun, ini adalah contoh kedua. Kamu boleh cuba sendiri. Tunggu dan nantikan video seterusnya dari cikgu, iaitu bahagian kedua untuk topik ni, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum, selamat mencuba.